A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulil mujtabar sayyidina Muhammadin al-akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina rasulina Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin wa qaidu du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Apa khabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Di samping kita melaksanakan puasa Ramadan, semoga dengan kita berpuasa Ramadan makin dekat kita dengan Allah, makin kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan pada tahun ini memberikan sinar kebaikan, memberikan berbagai-bagai ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan dan puan, ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada pagi ini kita mulai dengan kursus haji bersiri secara online. Kursus haji bersiri secara online. Boleh tolong share di page kita, boleh tengok di page Al-Murtaji Travel. Kita buat secara di page Al-Murtaji Travel. Dan bagi yang ingin mengikuti secara online, boleh join link. Mohon kepada admin untuk join link kursus haji online yang disampaikan oleh saya pada pagi ini, insya-Allah. Insya-Allah kita akan keluarkan tarikh kursus haji bersiri secara online yang saya akan sampaikan pada tarikh-tarikh yang berikut. InsyaAllah pihak admin nanti dia akan sharekan tarikh-tarikh kursus haji bersiri bagi mereka yang berminat untuk mengikuti pengajian ilmu berkaitan haji ini. Berkaitan haji secara online, boleh terus menonton di page Al-Murtaji Travel, Al-Murtaji Travel, dan juga boleh minta link dengan admin lah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada perbincangan kita pada pagi ini sebab masa kita agak terhad, iaitu slide berkenaan dengan sejarah dan pengenalan Mekah. Sejarah dan pengenalan Mekah. Sejarah dan pengenalan Mekah. Tajuk kita pada pagi ini, kita bicara berkenaan dengan sejarah dan pengenalan Mekah. Okey. Baik. Jom kita sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Tuan dan puan, ibu dan ayah, haji dan hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kalimah lantunan talbiyah. Setiap orang yang mengerjakan haji dan umrah, kalimah ini akan dirindui. Orang yang biasa mengerjakan haji dan umrah, kalimah ini menjadi satu kalimah yang sentiasa nak didengar ataupun didengar di telinga kita bila mana dialungkan kalimah talbiyah ini. Akan apatah lagi musim haji, apatah lagi mereka yang berniat di miqat untuk mengerjakan haji, untuk mengerjakan umrah, maka kalimah talbiyah inilah yang perlu diulang-ulang, yang perlu diulang-ulang. Maka yang perlu kita sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Yang ni diulang-ulang, kena sentiasa diulang. Talbiyah kan yang kita kena sebut sentiasa, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Talbiyah ini bukan hanya sekadar disuruh diulang-ulang, sebaliknya lantunan yang kita sebut, lantunan yang kita ucapkan itu biar terpahak dalam hati sanubari kita, biar terkesan dalam jiwa kita. Labbaik Allah, hamba-Mu datang ya Allah. Bila kita sebut labbaik Allah, hamba-Mu datang ya Allah, hamba-Mu datang ya Allah, hamba-Mu datang ya Allah, hamba-Mu datang ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, hamba-Mu datang dalam keadaan menyaut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang dalam keadaan menyambut panggilan-Mu, wahai Allah. Datang dalam keadaan tidak mensyirikkan-Mu, tidak menyekutukan-Mu. Datang menghadap-Mu, datang menyahut panggilan-Mu, jemputan daripada-Mu, maka datang dalam keadaan tidak ada membawa penyakit-penyakit syirik, penyakit-penyakit riak, penyakit-penyakit hati, tuan-tuan dan puan-puan, haji-hajah yang dirahmati oleh Allah. Saya nak sebut begini, tuan-tuan dan puan-puan haji-hajah sekalian. Bila mana kita mengerjakan haji dan umrah ini, penekanan yang sangat penting, perkara yang sangat penting, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
jangan kita syirik kepada Allah. Itu paling pertama. Kan perkara yang sangat-sangat penting yang tuan-tuan para haji dan para hajah kan kena letakkan teknik dalam diri seseorang itu bila pergi haji umrah, jangan syirik kepada Allah. Dalam bab lain pun sama juga, tetapi dalam bab haji umrah kan tuan-tuan kena ingat, jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Syirik ni apa? Syirik menyekutukan Allah. Syirik ni apa? Menyekutukan Allah. Akan menyekutukan Allah. Maknanya memperduakan Allah. Dalam masa yang sama dia yakin kepada perkara yang lain. Dia percaya kepada yang lain. Dia beranggap bahawasanya perkara yang lain itu lebih besar. Perkara yang lain itu lebih hebat dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Jadi sebab itu sebelum kita nak mengerjakan ibadat haji ataupun umrah, proses penyucian jiwa ni penting. Proses penyucian jiwa ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Saya pesan sangat kepada jemaah. Jemaah saya, baik yang pergi dengan saya ataupun yang mengikuti secara live ini. Saya pesan sangat-sangat. Penyucian jiwa ini sangat penting. Penyucian jiwa ini sangat penting kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan menilik hati kita sejauh mana hati kita ini baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun azim. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, fi qulubihim marad. Dalam hati kita ini ada penyakit. Dalam hati kita ini ada penyakit. Fi qulubihim marad. Tuan-tuan sekalian, penyakit hati ni lebih kritikal berbanding dengan penyakit-penyakit yang zahir ni. Penyakit hati lebih kritikal berbanding dengan penyakit zahir. Zahir itu penyakit juga. Cimani, darah tinggi, apa lagi? Gauk, sakit apa? Macam-macam yang zahir. Tetapi penyakit yang lebih kritikal, penyakit yang dalam jiwa seseorang. Hasad, dengki, iri hati, apa lagi? Busuk hati, tak boleh tengok orang gembira, tak boleh tengok orang senang, rasa nak dipuji, rasa nak orang kata apa, macam-macam lah perasaan dalam jiwa dia, dalam tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara ni penting, walaupun kita nampak macam seolah-olah perkara tu biasa sahaja, sebenarnya perkara ni sangat penting. Perkara ni sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Murtajih Travel sangat menitiberatkan berkenaan dengan penyucian jiwa ini. Penekanan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya biasa pesan kepada jemaah-jemaah, kami ni orang yang agensi yang berdaftar, yang ada tauliah dan sebagainya, kami cuba buat yang terbaik, melaksanakan yang terbaik. Tetapi jangan memberikan expectation yang tinggi kepada kami. Jangan orang kata apa, mengharapkan 100% kepada kami. Kami saling mengharapkan bersama. Sebab itu tuan-tuan kena banyak doa, kami pun kena banyak doa. Sama-sama kena banyak doa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap perjalanan haji umrah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Sebab itu saya biasa kalau orang tanya saya, saya bercakap, maknanya saya tak nak kata janji terlebih-lebih sangat bulan biasa. Maknanya kalau ada rasa keinginan, peluang nak pergi dan sebagainya, pergi.
Tapi kalau makna kata rasa tak selesa ataupun ada perkara yang kita rasa kerisauan dan sebagainya, kita jangan pergi. Makna sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab perkara ni sangat penting. Jadi sebab itu saya menekankan berkaitan dengan penyucian jiwa dan kerohanian ini sangat penting supaya apa tuan-tuan? Supaya bila mana kita melakukan ibadat haji, baik ibadat haji ataupun umrah, kita berpaut dengan Allah. Kita sentiasa berdoa dengan Allah. Kita kena sentiasa meminta, merayu, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita meminta merayu kepada Allah, Allah Ta'ala sendiri yang mendengar rintihan rayuan daripada hambanya. Siapa yang mendengar? Allah yang mendengar. Allah yang maha mengetahui. Kan Allah yang maha melihat, mendengar keluhan hati kita, melihat jerit-perit susah payah kita. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Oleh ya sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, haji-hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usaha kalau boleh jangan ada penyakit hati, hindari daripada penyakit hati, kerana penyakit hati bukan setakat boleh merosakkan orang lain, sebaliknya merosakkan diri sendiri. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jauhi penyakit syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik mana apa? Syirik menyekutukan Allah. Kan ini di antara perkara yang sangat penting. Yang kedua, kan di antara penyakit yang perlu kita hindari, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, riak, menunjuk-nunjuk. Jauhi penyakit nak menunjuk-nunjuk. Kan menunjuk-nunjuk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita pergi ni dalam keadaan kita ni menjadi tetamu Allah. Kan kita menjadi tetamu Allah, jangan kita niat nak menunjuk-nunjuk, oh aku pergi dengan package ni, aku pergi dengan ni, aku pergi dengan ni. Jangan. Baini wa bainallah, di antara kita dengan Allah. Kan di antara kita dengan Allah sahaja yang tahu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biar Allah Taala yang menyusun segala perkara, kita buat perancangan dan penyusunan. Tetapi yang menentukan susunan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada penyakit riak, nak menunjuk-nunjuk tentang ibadat kita, tentang apa sahaja perkara yang kita buat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana segala nikmat yang kita dapat, kurniaan yang kita dapat ini, keselesaan, kemudahan, kebaikan, apa semua ni yang kita dapat, semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan Okey, slide ini nak bicarakan berkenaan dengan sejarah tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, isteri dan anaknya, adab dan kelebihan tanah haram Mekah, kelebihan tanah haram Mekah, tempat mustajab berdoa, sejarah Kaabah dan Masjidil Haram, sejarah pembinaan Kaabah, amalan di Masjidil Haram, sejarah dan kelebihan air Zamzam, kawasan Masyair Haji, Arafah, Muzdalifah, Mina, sejarah Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi dan tempat-tempat ziarah. Kita ambil mana yang sempat lah. Sebab kita nak buat lama tuan-tuan, memang tak boleh lama lah. Kan sebab apa tuan-tuan? Sebab nanti kan saya pun boring, tuan-tuan pun boring. Jadi kita ambil masa 1 jam. Kalau lebih sikit, insya-Allah lah. Tuan-tuan Okey. Yang pertama berkait dengan sejarah Mekah. Ni tuan-tuan tengok di Mekah ni lah. Sejarah Mekah. Tuan-tuan sekalian, sejarah Mekah, sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sejarah yang berkait dengan Abina Ibrahim. Kan kita ucap dalam tasyahud akhir, kan, selawat kepada Nabi kita Muhammad dan selawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim dan juga isterinya Hajar dan anak kesayangannya Ismail. 3 ni 3 individu. Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail. Kalau kita bicara berkaitan dengan kota Mekah, 3 individu ni perlu kita teladani.
perlu kita fahami, perlu kita ambil pengajaran. Sebab itu saya ingin katakan, sesiapa yang nak ke Mekah, ataupun sesiapa yang dia ni akan ulang alik ke Mekah ataupun dalam bidang haji umrah, dia kena tahu 3 perkara ni berkaitan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim, Hajar, Ismail. Kena dekati dulu. Dekati dengan baca sirah lah. Membaca kitab-kitab sirah, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenali ni dengan kita baca kitab sirah. Nak kenali, tuan-tuan, kena baca kitab sirah. Kalau tak, kita tak boleh nak mengenali mereka lah. Jadi kita kena membaca kitab-kitab sirah. Berkaitan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim, Hajar dan juga puteranya Ismail. Okey. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya, Sayyidatuna Hajar dan Ismail alaihissalam di Mekah. Kita kena ingat di Mekah ni, asal Mekah tak ada apa-apa. Ingat, Mekah wadi ghairi bizar'in. Kalau orang kata Mekah pada asalnya wadi, lembah. Kalau disebut wadi itu maknanya lembah. Wadi ghairi bizar'in. Wadi yang tak ada apa-apa. Tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada pokok. Kan? Di Mekah ni, tuan-tuan, pada asalnya, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbukit, berbatu. Kan? Di Mekah ni, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbukit dan berbatu. Masa ketika itu, masa zaman hari itu, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah orang melalui jalan tu, orang akan rasa takut lah. Sebab dia berbukit, tak ada orang lalu. Dah tak ada orang lalu. Kan? Dah tak ada orang lalu, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat tak ada orang makan, makna kata, tuan-tuan, risiko untuk kita mendapat perkara-perkara yang tak diingini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji, ibu ayah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham macam ni. Di Mekah pada ketika itu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Macam kita pergi satu tempat yang tidak membangun. Kan? Yang tidak membangun. Kan? Kita pergi satu tempat yang tak ada pembangunan, tak ada fasiliti, infrastruktur. Apa semualah, macam-macam lah. Maknanya kalau kita duduk pada satu tempat tu, rasanya kita akan cakap macam ni, oi, tak boleh lah. Mati kutu aku macam ni. Mungkin kita cakap macam tu. Mungkin kita kata, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata apa? Payah ni, air tak ada. Kan? Kenderaan tak ada. Kan? Banyak perkara yang tak ada, tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cakap apa? Kita akan rasa, payahnya, sukanya. Kita akan rasa begitu, tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu macam tu lah. Tak ada apa-apa. Bukan tuan-tuan tengok pada hari ni. Tuan-tuan datang pada hari ni di Mekah, serba-serbi ada. Kemudahannya, pembangunannya, fasilitinya, semua dah banyak dah. Kan Saudi Arabia dah buat banyak sangat perubahan. Tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak beritahu, sebelum itu memang tak ada apa-apa. Kan Nabi Ibrahim tinggal isteri kesayangannya Hajar, dan juga tinggal anak kesayangannya Nabi Allah Ismail. Bayangkan tinggal di padang pasir yang tak ada apa. Di lembah yang tak ada apa. Agak-agaklah pada hari ni kalau kita suruh tinggal, kita lah kan tinggal anak isteri, tuan-tuan dan puan-puan haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita tinggal, maka kita akan rasa duka cita, sedih, takut, risau, bimbang. Macam-macam lah. Kan? Orang tinggal kita macam ni dan sebagainya, kita akan rasa duka cita, kita akan rasa sedih, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa berbagai lah kita akan rasa. Sebab apa? Sebab kita ditinggalkan, kita duduk seorang-seorang. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Allah Ibrahim tinggal Hajar, Ismail. Anak kecil lagi tu. Kan? Anak masa tu Nabi Ismail kecil lagi. Kan? Tinggal pula siapa? Hajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kalau kena pada kita lah, mungkin barangkali orang kata kat kita, apalah tinggal isteri.
Kan? Tak takut ke orang colek ke apa ke dan sebagainya. Mestilah orang akan beranggapan bahawasanya kenapalah dia buat macam tu. Kenapalah dia buat macam tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggalkan isterinya dan tinggalkan anak kesayangannya. Ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertawakal. Dua sifat ni. Ingat orang yang mengerjakan haji dan umrah, dia kena yang pertama ta'at, ta'abbudiyah. Ini kita kena faham ni. Ingat, bila mana kita buat haji umrah, kita kena tekankan ta'abbudiyah. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap perkara, suka ke, tak suka ke, kan susah ke, tak susah ke, apa sahajalah. Tuan-tuan, kalau kita cakap lebih-lebih kan orang kata kita, yalah, kadang di Mekah ni tuan-tuan, benda yang luar daripada jangkaan kita. Jangkaan, kadang-kadang bah lambat. Kalau tak bah lambat, kawal lambat. Kan? Kadang macam ni. Situasi tu berbeza. Orang kata apa? Luar lingkup fikiran akal kita. Kan? Ada orang kata macam ni, tiba-tiba jadi macam ni. Kan kita tengok macam-macam isu lah. Sebab tu duduk dalam industri haji umrah ni panas. Jadi nak beritahu tuan-tuan yang dah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan benda yang luar daripada jangkaan. Akan tetapi, kan, walaupun luar daripada jangkaan, tuan-tuan, dah kita buat sedaya upaya. Jangan kita serah pada Allah Ta'ala bulat-bulat. Memanglah kita kena serah. Tetapi cara kerja kita, cara susunan kita, perancangan kita, itu kena ambil peranan juga. Kan itu juga kena memainkan peran. Jangan kita serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala dalam keadaan kita tidak ada satu susunan perancangan kerja buat yang sebetulnya, yang sebaiknya, yang seeloknya. Itu kena faham. Sebab tu dalam bekerja ni, kita kena apa tuan-tuan? Kita kena buat sebaik yang mungkin. Sebaik yang mungkin. Itqan. Kalau Islam dia ajak itqan. Kan? Makna kata, kita kalau boleh buat seelok yang mungkin. Kan? Secantik yang mungkin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, dalam kita buat ibadat haji umrah, taat. Patuh. Apa yang telah disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita merungut. Kan? Jangan kita orang kata apa? Bersangka buruk. Jangan kita merungut. Jangan kita bersangka buruk. Ayah ni, payah ni. Itu yang saya kata tadi, melibatkan ilmu hati. Kan sangka buruk tak boleh. Kan merungut tak boleh. Apa macam-macam lah tuan-tuan. Itu yang saya kata kena proses didikan daripada Allah. Kan didikan daripada Allah tuan-tuan dan puan-puan haji-hajiah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, tawakal. Kebergantungan kita kepada Allah. Pengharapan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Tuan-tuan sekalian. Yakin sungguh-sungguh. Yakin ke tak yakin? Kita kena tanya. Awak yakin ke tak? Kalau awak yakin sungguh-sungguh, faddalu, silakan. Kalau awak tak yakin, tarik handbrake dulu. Maknanya keyakinan ni penting. Dalam apa sahaja perkara yang kita buat, mesti perlu yakin. Sebab tu Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita niat, apa yang kita doa, apa yang kita usul. Kan saya pegang buat ayat tu. Allah Ta'ala ni dia akan bagi apa yang ada dalam pemikiran otak kepala kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan haji-hajiah sekalian, jangan ada sangkaan, fikiran yang tak baik. Sebenarnya dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala akan bagi date kerana kita fikir benda buruk. Ingat fikir benda buruk, cakap benda buruk, kan, perkara yang buruk. Maka Allah Ta'ala datanglah benda tu, perkara itu. Sebab apa? Sebab kita yang fikir benda tu. Kan, benda tak jadi lagi, kita dah fikir dah. Oh, macam ni macam ni. Tak payah fikir. Maknanya kita kena apa? Dalam kepala kita ni, kita kena fikir. InsyaAllah baik. InsyaAllah okey. InsyaAllah. Dalam hati ni doa, ya Allah mudahkanlah, ya Allah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah, ya Allah mudahkanlah.
barulah Allah Ta'ala mudahkan. Tapi kalau kita duk asyik cakap benda, perkara-perkara yang tak baik ataupun fikiran yang tak baik, macam mana nak dapat benda baik? Tuan-tuan sekalian. Saya balik semalam kan, baru sampai petang semalam. Dalam trik awal Ramadan ni dia macam ujian sikit. Benda lain tak ada ujian nak masuk raudah bagi orang perempuan. Kan, ayalah nak masuk raudah lah. Walaupun kita dah buat seabi baik dah, daftar nusuk dan sebagainya, tetapi tiba-tiba hari itu nak dijadikan ceritanya, Sultan datang, Salman dia ada ziarah Masjid Nabawi satu Ramadan, dia cancel semua. Dia cancel semua. Maknanya yang perempuan ni gelabah lah, macam mana nak masuk raudah ni. Tuan-tuan sekalian, berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai cara. Tetapi tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pelik bin ajaibnya, bila Allah Ta'ala nak bagi seseorang tu dapat. Kan dapat last minute, saya dengar apa ni dan sebagainya, PIC pun beritahu kepada saya, oh yang ni dapat masuk, yang ni dapat masuk, yang ni dapat. Alhamdulillah. Maksudnya, nak beritahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan bersangka buruk. Jangan apa? Sangka buruk. Jangan kita doa perkara yang buruk. Pergi tak lagi, tengok tak lagi, pijak tak lagi. Orang ramai lah, awak tengok kat mana? Dengar-dengar orang cakap. Jangan dengar-dengar orang cakap. Pergilah dulu, tengoklah dulu. Kan, macam kita nak tengok kat TV tu, kan, seolah-olah penuh orang tawaf kan. Tak boleh nak masuk orang tawaf. Tiba-tiba kita masuk dalam Masjidil Haram. Elok je. Okey je, boleh je, ada je ruang untuk tawaf. Tengok tuan-tuan. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan. Jaga. Hati kena jaga, niat kena jaga. Setiap perkara yang kita kena buat ni, kita kena jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Doa Nabi Ibrahim menjadikan hati-hati manusia tertarik untuk datang ke Mekah. Ini sebab doa Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan, baru balik nak pergi lagi. Cinta, kasih, walaupun bersesak, walaupun tak cukup tidur, walaupun penat, walaupun letih, orang sentiasa nak pergi. Pergi sekali, dia akan nak pergi lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Doa daripada Nabi Allah Ibrahim AS yang menyebabkan orang akan nak pergi lagi. Tak jemu. Tak rasa apa? Tak rasa putus asa. Sebab apa? Doa Nabi Allah Ibrahim AS, setiap yang pergi akan jatuh cinta kepada bumi Haramain. Allahu Akbar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, tabarakallah, akan bukti yang jelas ramai orang ke sana, dia akan nak pergi lagi. Dan doa Nabi Allah Ibrahim tentang rezeki dan keberkatan bagi tanah haram. Nampak? Kita kena yakin. Bukan saya cakap. Nabi Allah Ibrahim, Allah yang cakap. Rezeki Allah Ta'ala akan bagi. Siapa yang laburkan duit untuk Haramain, untuk bumi Mekah, ataupun atas dasar untuk nak mengerjakan ibadat haji umrah, dia buang duit. Bukan buang duit lah. Makna kata spend duit untuk haji umrah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik dengan gandaan rezeki yang melimpah ruah. Tuan-tuan sekalian. Betul tuan-tuan. Allah Ta'ala akan ganti. Makna kata Allah Ta'ala akan bagi. Kan tak rugi tuan-tuan. Kita ingat ke duit habis dah. Kan guna duit dah. Tapi Allah Ta'ala tambah lagi. Allahu Akbar. Saya banyak alumni saya pergi setiap tahun. Ada yang pergi setiap tahun. Kan. Maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak beritahu betul ni kata Nabi Allah Ibrahim. Orang yang kan doa Nabi Allah Ibrahim tentang rezeki, Allah Ta'ala akan tambah rezeki kepada dia. Allah Ta'ala akan bagi rezeki bertambah. Allah Ta'ala tak miskinkan dia. Allah Ta'ala tak, orang kata apa, tak putus-putus rezeki tuan-tuan. Ini keyakinan yang penting. Yang kedua tuan-tuan, Haramain ni, tanah haram ni,
bumi yang penuh barakah. Keberkatan, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, jangan takut. Buat je. Buat je. Akan usahakan sebaik-baiknya, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita rasa kecewa ataupun jangan kita rasa rugi bila mana kita pergi ke bumi haramai. Jangan sesekali rasa rugi, rasa habis duit begitu gini dan sebagainya pada bumi haramain, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kadang orang tanya saya kan, ustaz begini, orang tanya. Saya kata niat saya yang pertama nak memudahkan orang pergi umrah haji. Bukan nak memudahkan segala orang di kalangan mereka orang Malaysia yang nak mengerjakan haji umrah, makna kata yang nak pergi, saya di antara kami di tim Al-Murtaji Travel sebagai agensi yang berdaftar memudah cara untuk nak mengajak haji-haji sekalian ke bumi haramain. Memudahkan urusan. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, moga Allah Ta'ala beri kesihatan. Kan Allah Ta'ala beri kebaikan. Allah Ta'ala beri kerahmatan. Allah Ta'ala berikan keberkatan, tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita melaksanakan niat untuk nak membawa jamaah mengerjakan haji dan umrah. Itu niat kita. Sebab itu orang tanya saya bercakap begitu. Dan perkara yang saya tekankan, perkara yang sebegitu, tuan-tuan dan puan-puan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu doa Nabi Allah Ibrahim tentang rezeki, keberkatan dibagi tanah haram, memang betul-betul. Tuan-tuan, bukan orang kata sekadar tetap. Betul, tuan-tuan. Okey. Hajar mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memohon rezeki. Hajar berlari ulang alik dari Safa ke Marwah. Keluar air Zam-Zam dari pasir akibat tolakan kaki oleh Ismail AS. Umur Ismail 13 tahun, Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah. Ingat ini fakta. Hajar dia mengadu pada Allah, minta Allah Ta'ala bagi rezeki. Hajar ni berdoa. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, berdoa. Sebab tu duduk di sana berdoa. Uda'uni fastajib lakum. Mintalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Minta dengan Allah. Jangan minta dengan manusia. Minta dengan Allah. Berdoa kepada Allah. Merayu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, mengadu kepada Allah. Hajar berlari ulang alik dari Safa ke Marwah. Dia ulang alik. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Sekarang dah ada macam-macam. Bagi ada, kereta tolak ada. Kereta tolak dah. Kereta roda, kursi roda ada. Kan maknanya macam-macam kemudahan. Dulu tak ada. Kan dulu berbukit, berbatu, tak ada bumbung, panas. Ya Allah, ya Tuhan. Allah Ta'ala saja yang maha tahu, tuan-tuan sekalian. Tetapi hari ini dah selesa. Kan nak ceritanya, ulang alik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Keluar air Zam-Zam dari pasir akibat tolakan kaki oleh Ismail AS. Keluar air Zam-Zam dari pasir akibat tolakan kaki oleh Nabi Allah Ismail AS. Umur Ismail 13 tahun, Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah. Kan umur 13 tahun dia datang ke Mekah, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara fakta kan air Zam-Zam keluar kerana tolakkan kaki Nabi Allah Ismail, walaupun masa tu tendang sikit, tak adalah tendang kuat sangat, tapi nak cerita dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Kan Allah Ta'ala nak tengok daya usaha seseorang. Allah Ta'ala nak melihat sejauh mana pengorbanan. Kan sebab tu korbankan sesuatu, nakkan sesuatu. Maknanya kita kena apa, tuan-tuan? Kita kena tunjuk dulu pada Allah Ta'ala kesungguhan kita. Kan mana tahap kesungguhan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, barulah kita dapat. Tapi kalau kita setakat nak, tak boleh berkorban, tak berusaha, tak berikhtiar, bagaimana kita nak? Bagaimana kita nak dapat? Itu persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita. Sebab itu saya ingin katakan bahawasanya, kan, usaha kena ada. Ikhtiar kena buat. Kan tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ketaatan pengorbanan
Allah Ta'ala perintah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sembelih anak kesayangannya. Maka ini perintah korban lah melalui mimpi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ingat, Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat ayat 102. As-Saffat 102. Allah Ta'ala katakan apa? Maka tak kala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anak kesayanganku, ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi malam tadi. Aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Inni azbahuka. Maka apa fikiranmu, apa pendapatmu? Macam kita lah cakap pada anak kita malam tadi, ayah mimpi sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kan cakap, apa pendapat kamu? Kan malam tadi mimpi sembelih kamu. Apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu? Ni anak yang soleh ni. Anak yang soleh dia kata apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sesungguhnya insya-Allah akan mendapati aku daripada orang yang sabar. Anak bagus. Kan? Anak yang soleh, anak yang salehah. Maknanya ayah dia kata malam tadi ayah mimpi sembelih kamu, apa pendapat kamu? Kalau begitulah ayah, mimpi itu jalankanlah. Nescaya aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Kan? Tengok, anak yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kata proses ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jenis anak yang tak berapa nak baik, oi ayah apa ni mengaruk kamu? Malah tadi basuh kaki tak? Basuh kaki tak? Tidak. Tadi apa-apa ni apa? Maknanya mungkin ada takwilan. Mungkin ada andaian-andaian yang tidak baik. Tetapi dek kerana mimpi ni mimpi daripada Nabi, kan Nabi Ibrahim, kan anaknya Ismail, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mimpi orang yang baik, orang yang saleh, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka satajiduni, buat je. Kan? Insya-Allah aku termasuk di kalangan orang yang sabar. Sebab tu tuan-tuan, mimpi ni kalau kita bicara berkaitan dengan mimpi ni, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang tak baik. Kan? Ada mimpi yang betul, ada mimpi tak betul. Jangan kita pegang dengan mimpi. Jangan kita berpegang dengan mimpi. Ustaz, malam tadi kan, saya kan, mimpi lah. Mimpi apa? Kena patut ular lah. Kena ni lah, sebanyak macam lah. Ada mimpi yang dibenarkan, ada mimpi yang tak dibenarkan. Ada mimpi yang kita ambil faham dan ada mimpi tak payahlah. Kita boleh cakap apa? Itu mainan tidur saja. Itu mainan tidur, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya mimpi lah. Mimpi apa? Mimpi semalam kan, tidur apa ni dalam, pergi satu pulau yang luar yang sangat-sangat. Agak-agak apalah maksud mimpi saya? Saya pun tak tahu. Kan awak pergi pulau mana? Kok mimpi saja. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada mimpi yang betul, ada mimpi yang tak betul. Sebab itu, tuan-tuan, mimpi yang betul, mimpi yang bagaimana? Mimpi orang yang soleh lah. Orang yang baik. Kan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun di kalangan Allah Ta'ala berikan kurniaan dengan secara mimpi, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dalam kitab ni, banyak kisah-kisah yang Allah Ta'ala tunjukkan sesuatu melalui mimpi. Melalui mimpi, tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu. Saya baca kitab banyak kisah-kisah yang Allah Ta'ala datangkan
kan petunjuk dengan melalui mimpi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan tengok mimpi yang bagaimana tuan-tuan, keadaan yang bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga diambil kira. Cuma nak beritahu ada mimpi yang betul, ada mimpi tak betul. Ada mimpi yang kita boleh pegang, ada mimpi yang kita tak perlu pegang. Dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi Allah Ibrahim ni, dia bermimpi sembelih anak dia tanya anak dia jawab, tak apa lah, ayah buat je. Nescaya aku termasuk di kalangan orang yang sabar. Maknanya kalau mimpi tu baik, bagus, maknanya kita jalani, kita usaha, kita buat sebaik mungkin, dan dalam masa yang sama kita kena didik jadi orang yang sabar. Apa segala dugaan, apa segala cabaran, kena sabar. Macam tadilah, kan kena sabarlah, sabar menghadapi ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim. Kan maknanya sabar dalam keadaan nak disembelih. Allahu Akbar. Bukan orang kata perkara biasa-biasa ni sembelih anak, tapi kerana itu perintah daripada Allah Ta'ala, dia suruh buat. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana ketaatan. Kan Allah Ta'ala tukarkan balik Nabi Ismail tu, tukar jadi kibas. Maknanya Nabi Ismail diselamatkan, akan Allah Ta'ala tukar jadi kibas, sembelih kambing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak test nak tengok kita ni yakin ke tidak, boleh ke tak boleh, ke sekadar cakap saja ni. Maknanya usaha, buat dulu. Kan jangan tanya lagi Rizal, buat dulu, usaha dulu, jalan dulu, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri yang terbaik. Kan Allah Ta'ala, intam surullah yang surkun, Allah Ta'ala akan bantu kamu, Allah Ta'ala akan beri bantuan kepada kamu. Itu keyakinan yang perlu kita kena tekankan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu berkaitan dengan ketaatan dan pengorbanan ini penting dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar kita kata saja-saja, tidak. Sebaliknya kena ada kesungguhan dalam kita melakukan dan melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita akan dapat kemanisan, kelazatan dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya dia kata apa, Nabi Ibrahim AS datang kali ketiga ke Mekah setelah menerima perintah membina Kaabah ketika itu. Nabi Ibrahim AS berumur 20 tahun dan ibunya telah pun meninggal dunia. Kan Allah Ta'ala sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim AS bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan dasar-dasar tapak-tapak Baitullah itulah. Samping keduanya berdoa ketika buat Kaabah tu Baitullah. Kan ketika buat Kaabah Baitullah, Nabi Ibrahim dia berdoa apa? Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Wahai Allah, terimakanlah kami, terimakanlah amalan kami, terimakanlah kebaikan yang kami usaha, terimakanlah, taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau wahai Allah samiun alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kan dia mendengar setiap rintihan, setiap lantunan, setiap kata-kata, semua didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala dia maha mengetahui. Maha mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan hajah-hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu saya katakan, berdoalah dengan Allah, memintalah dengan Allah. Kan ingat, berdoa di bumi, di langit dia mendengar. Kan maknanya
kita berdoa dengan Allah, memohon kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, meminta kepada Allah, Allah Ta'ala akan memakbulkan doa-doa permintaan kita ini. Jadi jangan kita lupa berdoa. Tadi start apa? 9:20. Okay, baik tuan-tuan. InsyaAllah. Baik, sejarah Mekah lagi, kawasan yang tidak berpenghuni, laluan rombongan pedagang. Asalnya di Mekah ni suku Juhun mohon keizinan Sayyidatina Hajar untuk bermukim. Dia asalnya di Mekah ni suku kaum Jurhum. Ingat maknanya asal usul yang ada di Mekahnya orang asli, orang asal lah di Mekah tu suku kaum Jurhum. Maka Sayyidatina Hajar minta bermukim di situ. Nabi Ismail dijodohkan dengan anak kaum Jurhum yang dikuasai kaum Jurhum selama 20 abad. Nabi Ismail dia berkahwin dengan anak kaum Jurhum. Suku Khuza'ah. Kan suku Khuza'ah. Yang mana suku Khuza'ah ni datang daripada Yaman. Sebab tu banyak sasilah Arab Mekah datang daripada Yaman. Kan sasilah Arab Mekah ni datang daripada Yaman, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasai Mekah dengan menewaskan kaum Jurhum. Qusay ibnu Kilab menyatukan suku Arab menjadi satu bangsa Quraisy yang disegani. Siapa dia? Qusay ibnu Kilab. Qusay ibnu Kilab yang dia menyatukan kaum Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan semasa kegemilangan Quraisy. Dan Rasulullah ni dilahirkan ketika mana? Ketika kegemilangan Quraisy. Yang mana Quraisy ketika itu dipimpin di bawah pimpinan Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Datuk dia. Abu Talib, bapa saudara dia. Abdul Muttalib, datuk dia. Maka datuk dia. Datuk siapa ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana datuk dia ni orang yang terpengaruh. Kita sebut apa? Di antara public figure lah. Pimpinan. Orang yang menjadi pimpinan utama kaum Quraisy. Ingat sebarangan. Itu sebab Nabi ni di kalangan sasilah keturunan yang baik-baik, keturunan yang bangsawan. Kan orang yang baik, dia ada sasilah dia. Nabi ni tuan-tuan daripada kalangan, orang kata apa? Darah pahlawan dan kepimpinan. Maknanya keturunan dia tu dah menjadi pimpinan di Mekah. Kan yang menjadi pimpinan di Mekah, tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan penguasaan musyrik Quraisy ke atas Mekah pada bulan Ramadan 8 Hijrah. Dia Rasulullah juga yang menamakan penguasaan musyrikin Quraisy. Kan dia tamat. Sebab tu ingat pada bulan Ramadan, di antara peristiwa pada bulan Ramadan Fathum Mekah. Fathum Mekah, 4 peristiwa. Yang pertama nuzul Quran. Turunnya Al-Quran. Pertama nuzul Quran. Yang kedua Lailatul Qadar. Bulan Ramadan Lailatul Qadar. Yang keempat peperangan Badar. Peperangan Badar. Yang keempat. Yang ketiga peperangan Badar. Yang keempat Fathum Mekah. 4 peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan. 4 peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Yang pertama tadi saya sebut nuzul Quran. Yang kedua, nuzul Quran. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berlakunya Lailatul Qadar. Yang ketiga peperangan Badar. Yang keempat Fathum Mekah. Kalau kita nak cerita satu-satu peristiwa tu, jangan. Nanti tak cukup masa nanti. Nak beritahunya peristiwa-peristiwa agung besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Yang berlaku pada bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan haji-hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya peristiwa Fathum Mekah. Pembukaan kota Mekah.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala sebut idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Apabila datang pertolongan Allah, nasrullah, datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, kan akan ada pertolongan Allah, maka bukalah. Allah Ta'ala akan buka. Sebab tu, kalau kita baca sejarah, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Baca buku Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia buka kota Konstantinopel. Kan? Hagia Sophia. Di Turki, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita pergi Hagia Sophia tu di Turki, atas tu ditulis, Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Dia tulis ayat tu. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat tu. Pembukaan. Fatah. Fatham mubina. Kemenangan yang nyata. Kemenangan yang benar. Ingat kemenangan yang nyata, kemenangan yang benar, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan memberikan kejayaan. Sebab tu, kita kena bersabar. Kita bergerak pada waktu. Ada waktu Allah Ta'ala akan bagi. Kullu syai'in ala waqtiha. Setiap sesuatu tu, dia diletakkan pada waktu dia. Macam budak lah. Bukan lahir-lahir tu terus umur 40 tahun, 20 tahun. Susu dulu. Minum susu. Kan mak ayah jaga. Dia maknanya dalam hidup kita ni mesti berperingkat-peringkat. Kena sabar. Kena sabar. Kejayaan, kemenangan akan tiba pada waktu yang Allah Ta'ala dah tetap dah. Kan Allah Ta'ala dah tetap dah, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan, hajah-hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan insya-Allah, kan semoga Allah Ta'ala bagi kita yang terbaik. Kan nanti kita sambung pada tajuk adab-adab di Mekah nanti. Kan kita sambung slide ni. Kan saya nak berhenti di sini, tuan-tuan. Kalau saya pergi nanti lajak lagi jauh. Kan untuk kita bicara berkenaan tak apa, sikit-sikit. Kan kita yang penting siapa-siapa yang nak konsisten, kan nak ikuti kan pengajian berkaitan dengan kursus haji online ni bersama dengan saya, kan layari dan follow page Al-Mustajid Travel. Kita akan maklum di page Al-Murtajid Travel, kan waktu dan tarikh yang kita akan buat kelas haji secara online, pengajian kita secara online. Dan saya mengajak kepada sesiapa di kalangan haji-haji ibu ayah sekalian, baik yang mengerjakan haji umrah bersama dengan Al-Murtajid Travel ataupun yang tidak, sama-sama kita pakat muhasabah, belajar sesuatu yang baik daripada apa yang kita belajar setiap hari, insya-Allah. Salam kasih sayang, salam Ramadan, ceria dan bahagia. Jumpa lagi di lain rancangan, insya-Allah. Selamat berpuasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jama'na hadza jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang diberkati lagi diredai, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini perpisahan yang jauh daripada perkara maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, didik kami, bimbing kami, ajar kami apa yang kami tidak mengetahui. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Jumpa lagi di lain waktu, insya-Allah. Doa saya sama, semoga sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.